Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ini mengenai dengan amalan qurubat al-badaniyah, iaitu amalan ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil ibadat badan. Ibadat badan, mana badan kita kena buat, tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Kita ada bincang sebelum ini mengenai dengan sembahyang untuk orang lain. Sembahyang untuk orang lain. Perbincangan yang kita sebut sebelum ini mengenai dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat bagi pihak orang lain, sembahyang fardu bagi pihak orang lain. Kita bincang secara terperinci sebelum ini masalah isu yang pertama, iaitu seseorang mukallaf sembahyang selain daripada sembahyang fardu, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang duha ataupun sembahyang sunat-sunat yang lain untuk orang lain, ataupun dia puasa sunat untuk orang lain, puasa sunat hari Isnin, Khamis untuk orang lain. Adakah sah amalan tersebut? Adapun sembahyang bagi pihak orang lain, sama ada orang lain yang kita sembahyang untuk itu hidup ataupun mati, tapi sembahyang tersebut sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Kita sembahyang untuk orang lain, sama ada orang lain itu hidup ataupun mati, sembahyang tersebut sembahyang sunat. Bagaimana? Maka hukumnya sebenarnya seperti hukum solat yang wajib bagi pihak orang lain, iaitu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan sama sekali. Adapun puasa sunat bagi pihak orang lain, dibenarkan ataupun tidak, sama ada orang lain tersebut hidup ataupun mati, bukan puasa fardu, puasa sunat, maka itu tidak ada khilaf. Tak ada khilaf apa, tidak ada perbezaan pendapat mengenai tiada pensyariatan perkara tersebut. Melainkan pendapat Ibn Hazm yang kita bincangkan sebelum ini, dia mengharuskan puasa sunat untuk orang yang hidup tetapi dengan upah. Seperti itu juga pendapat Ibn Hazm membenarkan sembahyang ataupun puasa untuk orang lain. Seperti itu juga pendapat Ibn Hazm membenarkan solat untuk orang lain dengan upah. Puasa pun boleh dengan upah, solat pun boleh dengan upah. Tapi malangnya perkara tersebut tidak ada hujah ataupun dalil yang mensabitkan perkara ini. Ulama-ulama Hanafi dan juga Maliki, mereka menyatakan tidak sah menggantikan buat bagi pihak orang lain sembahyang ataupun puasa, tak kira sunat ataupun fardu, secara mutlak tak sah. Ini pendapat Hanafi dan juga Maliki. Adapun ulama Syafi'i, mereka kata untuk puasa orang yang telah meninggal dunia sah. Tetapi mereka, ulama Syafi'i, hanya membataskan puasa yang fardu sahaja, puasa yang wajib. Kerana hadis datang menyebut perkara ini puasa yang wajib. Man mata wa alaihi saum, siapa yang mati dan ke atasnya menjadi tanggungjawab ke atasnya sebelum ini ada tinggal puasa, maka hendaklah wali dia puasakan bagi pihak dia. Alaihi saum dalam hadis menunjukkan puasa wajib kepada mayat, kepada orang mati ada tinggal puasa wajib. Jadi puasa wajib saja mazhab Syafi'i membenarkan apa yang datang dalam hadis, dan tidak boleh mentakmimkan, mengumumkan hukum ini. Kerana masalah puasa bagi orang yang telah meninggal dunia datang dalam hadis ala khilafil qiyas fayuqtasaru ala ma warada fiha.
mengenai ibadat badan tak boleh untuk kita buat bagi pihak orang lain, melainkan puasa wajib. Puasa wajib boleh kita buat bagi pihak orang lain sekiranya orang lain tadi telah meninggal dunia. Ini bertentangan dengan qiyas. Bila bertentangan dengan qiyas, dibenarkan bila ada hadis yang datang menyatakan perkara tersebut, tetapi hanya terbatas untuk perkara itu sahaja, tak boleh untuk puasa sunat dan sebagainya. Ulama-ulama dalam mazhab Hanbali, tadi ulama Syafi'i dan ulama dalam mazhab Hanbali, mereka mengkhususkan harus puasa untuk orang yang telah meninggal dunia, puasa yang dinazarkan sahaja. Dan selain daripada puasa yang dinazarkan, puasa fardu dan sebagainya, tidak dibenarkan untuk berpuasa bagi pihak orang lain. Puasa Ramadan tak boleh, puasa kafarah tak boleh, puasa sunat pun tak boleh, melainkan puasa nazar sahaja. Kata pendapat ini, fala tajuzun niyabah fi salah al-masnunah ar-ratibah wa ghairiha, wa kadzalika la tajuzun niyabah fi shaum ghairul mafruḍ. Berdasarkan pendapat ini, tak boleh mewakilkan orang lain untuk sembahyang sunat rawatib dan sebagainya, dan solat sunat yang lain. Seperti itu juga tidak boleh mewakilkan kepada orang lain puasa sunat, puasa selain daripada puasa yang fardu, tak boleh. Puasa fardu tak boleh, puasa sunat tak boleh, melainkan puasa nazar dalam mazhab Hanbali. Kemudian masalah kedua, kita disebut juga sebelum ini mengenai dengan kita sembahyang ini, seseorang yang mukallaf, dia sembahyang puasa untuk diri dia, cuma dia menyampaikan sahaja pahala itu, pahala sembahyang ataupun puasa dia untuk orang lain. Nak bagi tahu dia sembahyang untuk diri dia, sembahyang duha, sembahyang zuhur untuk diri dia, cuma dia hadiahkan sahaja pahala untuk orang lain. Adakah sah perkara ini? Adakah sampai pahala sembahyang, pahala puasa ini kepada orang lain? Ini juga ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama yang dipegang oleh mazhab Hanafi Hanbali, dia kata sah menjadikan pahala puasa ataupun sembahyang fardu, puasa fardu ataupun sembahyang fardu, puasa sunat ataupun sembahyang sunat, hadiahkan pahala untuk orang lain. Orang lain itu sama dihidup ataupun meninggal dunia, dan sampai insya-Allah pahala kepada mereka yang kita niatkan. Ini mazhab Hanafi dan juga Hanbali. Adapun menghadiahkan pahala sembahyang fardu dan juga puasa fardu untuk orang lain, maka fardu tersebut dianggap gugur. Dianggap gugur bagi dia. Saya sembahyang zuhur, niatkan pahala sampai pada orang lain. Zuhur saya dikira sah, tak perlu sembahyang sekali lagi. Wa yasilu thawabuhu ilal muhda lahu, dan sampai pahala kepada orang yang kita hadiahkan untuk dia. Pendapat yang kedua, dia kata tak sah. Dan pendapat inilah dipegang oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Dia kata tak sah menjadikan pahala solat dan juga puasa untuk orang lain, dan tak sampai pun pahala tersebut kepada orang yang kita niatkan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitab, dalam syarah Sahih Muslim, dalam muqaddimah syarah Sahih Muslim, wa amma salatu was-saumu, adapun sembahyang dan juga puasa, fa mazhabu Syafi'i, mazhab Syafi'i dan juga majoriti di kalangan ulama menyatakan tidak sampai pahala kepada orang yang meninggal dunia, tak sampai pahala, tak sampai. Apa dalil? Kita lihat dalil yang ulama-ulama Hanafi dan juga Hanbali, mereka menyatakan apa, mazhab Hanafi dan juga Hanbali, mereka menyatakan sampai pahala berdasarkan dalil ayat Quran, dalil umum, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, berdoa wahai Tuhanku, irhamhuma, kamu kasihanilah kedua ibu bapa kamu, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka berdua mengasihaniku waktu aku kecil. Jadi di sini kita doa, sampai doa tadi, kita doakan walaupun ibu bapa kita dah meninggal dunia, kita doa, ya,
irhamhuma kama rabbayani saghira, kasihanilah kepada kedua bapa aku. Sampai doa tadi. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran mengenai dengan malaikat ni. Allah Taala bagi tahu, wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Malaikat mereka minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Mereka kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilma, kamu luas akan setiap sesuatu, rahmat dan juga ilmu kamu. Faghfir lilladzina tabu, ampunkanlah dosa orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u, orang-orang yang mengikut jalan kamu. Waqihim azabal jahim, peliharalah mereka wahai Allah daripada azab neraka jahim. Ini doa malaikat. Sampai juga Allah Ta'ala menyatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang selepas mereka, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Generasi yang selepas, generasi yang berikutnya, mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa saudara mara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Mana orang-orang Islam yang mati dahulu daripada kami, ampunlah dosa mereka. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini menunjukkan intifa'ul ghair, orang lain mendapat manfaat. Dia tak usaha apa pun dan dia tak menjadi sebab apa-apa pun, tiba-tiba orang lain doa untuk dia, dia dapat manfaat. Sama juga mayat dalam kubur, dia tak tahu apa-apa pun, dan kita tak suruh orang mayat, dia tak suruh apa-apa pun ketika hidup, kita je semayang untuk dia. Itu pahala sampai. Mengikut mazhab Hambali dan juga Maliki, Hambali dan juga Hanafi, ini dalil mereka. Doa sampai. Dalil daripada hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yudhhiya ishtara kabshaini azimaini saminaini aqranaini amlahaini mawju'aini fadhabaha ahadahuma an ummatihi liman shahida lillahi bitauhidi wa syahida lahu bil balagh wa dhabaha al-akhar an Muhammadin wa an ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang hadis yang pertama daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi nak menyembelih korban, Nabi membeli 2 kibas yang sangat besar, yang sangat gemuk, aqranaini amlahaini, yang bertanduk lagi berwarna putih, maujuaini, yang dikasih, yang dibuang telur dia. Bila dibuang telur, kerja makan je binatang ni, gemuk, dia jadi gemuk. Kemudian fazabaha ahadahuma, Nabi sembelih dengan tangan dia sendiri salah satu daripada 2 kibas tadi untuk umat dia, liman syahida lillahi bitauhid, bagi orang yang bersaksi tauhid kepada Allah, makna umat dia yang Islam. Wa syahida lahu bil balagh, dan dia bersaksi kepada Nabi yang menyampaikan, Nabi sebagai utusan Allah. Okey. Satu lagi kibas, wa zabahal akhar an Muhammadin wa an ali Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, untuk diri dia dan juga untuk keluarga dia. Berdasarkan dalil hadis ini menunjukkan intifa'ul muslimin, orang-orang Islam ini dapat manfaat dengan sebab amalan orang lain untuk mereka. Kita tak ada kata apa-apa pun untuk Nabi, tiba-tiba Nabi buat untuk kita, kita dapat pahala. Wa minha sawabul udhiyah, dan mendapat pahala ibadat korban. Seperti itu juga semua pahala, semua ibadat-ibadat, termasuklah solat dan juga puasa. Ini dalil mereka, seolah-olah mereka kiaskan. Kalau dalil yang mana kita tak sedar, orang lain buat, Nabi buat untuk kita sampai pahala, begitulah juga dengan puasa dan juga solat.
Ini adalah dalil Hanafi. Adapun Hambali, dalam mazhab Hambali mereka mengambil dalil satu hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan selain daripadanya. Apa dia? An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, siapa yang mati dan dia ada tinggalkan puasa, maka walinya kena berpuasa bagi pihak dia. Jadi dia dah mati lah, ketika hidup ada tinggal puasa, dia tak pesan apa-apa pun, wali dia yang kena puasa bagi pihak dia, sah sampai pahala tadi. Jadi begitulah juga ibadat-ibadat badan yang lain, ibadat badan yang lain. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Imam Bukhari juga Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha saumu syahrin. Wahai Rasulullah, ibuku telah pun mati, dia ada tinggalkan puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha, boleh tak aku nak puasa untuk ibu aku telah meninggal dunia? Maka Nabi tanya pula soalan kepada dia. Dalam soalan tadi mengandungi jawapan, lau kana ala ummiki dainun akunti qadiyahu anha, kalau ibu kamu ada hutang, kamu nak tunaikan untuk dia? Maka perempuan tadi jawab, maka lelaki tadi jawab, na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kalau ibu aku ada hutang, aku akan bayar bagi pihak dia. Maka Nabi memberi jawapan, fadainullah ahaqqu an yuqda, maka hutang Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk dilunaskan. Hadis ini walaupun datang mengenai dengan puasa fardu, dia datang mengenai puasa fardu, tetapi asalnya yadullu ala wusuli thawabil ibadat, asalnya nak menunjukkan sampai pahala ibadat badan. Puasa ni ibadat badan, orang tu kena buat, sampainya pahala ibadat badan yang difardukan dan juga yang disunatkan. Ini dalam kitab Ar-Ruh, mereka mengambil dalil daripada hadis ini yang kita bacakan. Lelaki ni tanya, ibu dia dah mati, boleh tak dia nak qada akan puasa? Nabi tanya, kalau ibu kamu ada hutang bagaimana? Dia kata, aku bayarkanlah. Maka Nabi kata, hutang Allah lebih layak untuk dibayar. Dalam hadis ini asalnya nak menyatakan tentang sampainya pahala ibadat badan ini, tak kira fardu ataupun sunat, kepada seseorang yang lain. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah berkata, syari' Allah Ta'ala dalam hadis ini nak memberi peringatan, nak mengingatkan sampainya pahala sedekah ke atas wusuli sawabi sairil ibadah al-maliyah, sampainya pahala sedekah ke atas sampainya nabbaha syari'. Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam hadis ini, Nabi nak bagi tahu dalam hadis ini, nak mengingatkan sampai pahala sedekah, sampai juga pahala semua ibadat mal, ibadat harta. Dalam kita lihat dalam hadis yang disebutkan tadi, sebenarnya kita buat puasa untuk ibu kita telah meninggal dunia, maka itu sebenarnya sedekah, pahala sedekah. Maka pahala sedekah tu sampai, pahala semua ibadat-ibadat berkenaan mengenai dengan harta juga sampai. Wa nabbaha bi usuli thawabi saum, dan syari' Nabi nak mengingatkan juga sampai pahala puasa, sampai juga ibadat-ibadat badan. Kalau kita kata kalau kita katakan dalam hadis tadi, pahala puasa ni sampai kepada si mati, begitu juga semua pahala ibadat-ibadat yang memerlukan tenaga badan sampai. Kalaulah kita katakan apa dia, pahala sedekah itu sampai, maka pahala yang mengenai dengan harta-harta
kita panggil ibadat yang bukan badan, ibadat harta, ibadat yang berbentuk harta akan sampai juga, sama seperti sedekah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menyebut fa wusuli thawabi shaum ila al-mayyit fihi tanbih ala wusuli sa'iril a'mal. Sampai pahala puasa kepada mayat, pada hadis tersebut nak menekankan ke atas semua amalan-amalan akan sampai kepada mayat. Anil Hajjaj bin Dinar rahimahullahu ta'ala, seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, innahu kana li abawani, sesungguhnya aku memiliki ibu bapa, abarruhuma fi hali hayatihima, aku berbuat bakti, berbuat baik ketika hayat mereka masih hidup, ketika mereka berdua masih hidup. Fakaifa li an abarrahuma ba'da mautihima, bagaimanakah aku nak buat baik kepada mereka berdua ni selepas mereka dah mati? Maka Nabi SAW bersabda, inna minal birri ba'dal birri an tusalliya lahuma ma'a salatika wa an tasuma lahuma ma'a siyamika, iaitu kebaikan sesungguhnya antara kebaktian selepas kebaktian adalah kamu sembahyang untuk mereka berdua, ibu bapa telah meninggal dunia, bersama dengan sembahyang kamu, dan kamu puasa untuk mereka berdua bersama dengan puasa kamu. Dan hadis ni hadis yang lemah lah. Sebenarnya kita tak perlu niat pun tak apa. Sebab apa? Setiap kebaikan seorang anak buat, maka ibu dan juga ayah akan dapat pahala secara automatik. Sebab adanya kedua bapa kita. Tak ada ibu bapa kita, tak ada kita. Jadi apa kebaikan yang kita buat adalah menjadi sebab adanya mereka berdua, maka mereka juga akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abidin istashhada bihadzal hadis, telah menyokong dengan hadis ini, iaitu membuat sokongan apa? Sampai pahala amalan-amalan badan, sama ada amalan badan itu puasa ataupun sembahyang ataupun baca Quran untuk orang lain, khususnya kepada mayat sampai. Itu dalil daripada hadis. Dalil Quran kita dah sebutkan, dalil qiyas dan juga logik al-ma'qul. Qiyas sembahyang dan juga solat ke atas doa dan juga istighfar, jami' apa dia punya kesinambungan, keseragaman dia, apa dia? Setiap daripada keduanya adalah ibadat badaniyah. Istighfar ibadat badan, seperti mana malaikat doa tadi kepada orang yang beriman, wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Sampai doa, sampai kepada si mati, istighfar sampai kepada orang lain, kepada si mati. Maka ibadat tersebut ibadat badan, sembahyang dan juga puasa pun sama ibadat badan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan manfaatnya ibadat tadi kepada mayat, duna an yakuna al-mayyit qad tasabbaba fi dhalik fakadzalika as-salatu was-shaum. Dan sedangkan mayat tu tak menjadi sebab apa-apa pun, bukan dia usaha apa-apa pun, tak ada apa pun, dia tak wasiat apa pun. Begitulah juga dengan solat dan juga puasa. Mayat tak buat apa-apa dalam kubur, tapi dia dapat pahala disebabkan orang lain buat untuk dia. Dan perkara yang kedua, qiyas ataupun ma'qul yang kedua, perkara logik, iaitu la imtina' fil aql, tidak dilarang dari sudut akalnya memberi pahala, tiada larangan. Dari sudut logik kita memberi hadiah pahala solat dan juga puasa untuk orang telah meninggal dunia, kerana memberikan pahala itu adalah satu kurniaan, satu kelebihan daripada Allah, satu kelebihan daripada kurniaan daripada Allah, dan tidak berhak la istihqaqun alaih, dan tidak berhak untuk kita tentukan orang ni boleh pahala ataupun tidak. Itu semua adalah kurniaan daripada Allah. Memberi pahala ni kurniaan daripada Allah, dan berhak bagi Allah
an yatafaddala ala man umila li ajlihi, berhak bagi Allah untuk dia mengutamakan orang yang diamalkan untuknya, kerananya, bija'li sawab lahu, iaitu Allah Ta'ala menjadikan pahala ni untuk orang yang beramal, seperti mana lahu annahu yatafaddal bi'ata'i sawab man ghairi amal, seperti mana berhak juga bagi Allah memberikan pahala kepada orang yang tak beramal. Mana kita yang beramal, Allah Ta'ala bagi pahala. Kita amal untuk orang lain tak beramal, berhak juga bagi Allah untuk bagi pahala kepada orang tersebut. Tak mustahil. Itu semua hak kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua dirakamkan dalam kitab Bada' yang karangan Imam Al-Kasani dalam mazhab Hanafi. Dalil ulama Syafi'i, ulama Maliki, dalil umum, mereka kata wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Jadi pahala sembahyang, pahala puasa untuk orang lain, laisa min sa'ihi, pahala puasa dan juga solat orang lain bukan daripada usaha dia, jadi tak beri manfaat. Mayat dalam kubur bukan dia yang sembahyang, bukan dia yang puasa, orang lain yang puasa. Jadi Quran kata wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakan. Apa yang diusahakan di kehidupan dunia, itu yang di akhirat dia akan dapat. Ulama Hanafi jawab berdasarkan keumuman ayat Quran tadi, al-ayah muqayyadah bima yahibuhu al-amil. Ayat ini dikaitkan dengan apa yang memberi hebah, memberi hadiah kepadanya oleh orang yang beramal. Jadi maknanya tidak ada bagi manusia, laisa lil insan min sa'yi ghairihi nasibun illa idza wahabahu lahu fahina idzin yakunu lah. Berdasarkan ayat Quran tadi, makna dia tak ada bagi manusia daripada apa-apa usaha orang lain. Sebab orang lain punya usaha, macam ni dia boleh dapat? Tak ada apa-apa. Jadi tidak ada untuk manusia daripada mana-mana usaha orang lain, tidak ada apa-apa bahagian. Sebab orang lain buat kerja, dia tak dapat apa-apa lah, bukan dia buat. Melainkan orang yang buat kerja tadi, orang yang buat amalan, orang yang buat ibadat, dia yang memberikan hadiah kepada orang lain, maka orang lain tadi akan mendapat bahagian hadiah tersebut. Okey, ulama-ulama Hambali, mereka menyatakan mengenai ayat ini dengan beberapa jawapan. Ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada apa-apa untuk manusia di akhirat nanti melainkan apa yang diusahakan di kehidupan dunia. Ulama Hambali mereka jawab ayat ini dengan beberapa jawapan, dan antara jawapan yang terpilih di sisi mazhab Hambali dua, iaitu yang pertamanya Ibnul Qayyim menganggapnya istihsanaha, menganggap istihsan baik, iaitu orang beriman qad sa'a bi imanihi wa ta'atillah wa rasulih lintifa'ihi bi amali ikhwanihil mu'minin. Orang beriman sesungguhnya dia berusaha dengan keimanannya dan dengan ketaatannya kepada Allah dan juga Rasulnya untuk intifa'ihi, untuk dia memberi manfaat. Intifa' untuk dia mendapat manfaat amalan tadi, untuk dia mendapat manfaat dengan amalan saudara-saudara yang beriman. Kerana orang-orang beriman ini akan mengambil manfaat sebahagian mereka dengan amalan sebahagian yang lain, yang mana mereka share padanya. Contoh seperti solat berjemaah, secara berjemaah. Setiap seorang di kalangan mereka akan digandakan solatnya dengan 27 kali ganda. Kerana apa? Kerana ada musyarakati ghairih, kerana ada sharing dengan orang lain. Ada share, kongsi dalam solat. Fa'amila ghairuhu kana sababan li ziyadati ajrihi, kerana sembahyangnya orang lain menjadi sebab penambahan pahala untuknya. Seperti mana anna amalahu sababun liyadati ajril akhar wa yadullu ala dhalika umur minha.
Jadi dalil ulama Hambali dia kata apa? Bila sebut tentang ibadat seseorang, dia juga menjadi sebab untuk orang lain mendapat pahala. Contoh sembahyang jemaah, saya tak akan dapat pahala sembahyang jemaah kalau tak ada tuan-tuan. Ada seorang pun tak apa bersama saya, maka seorang tersebut adalah musyarakatu ghairih, iaitu dia share pahala bersama saya. Kalau dia tak ada, saya tak dapat pahala 27 kali ganda. Sebab ada dia lah saya mendapat pahala 27 kali ganda, dan dia pula dengan sebab ada saya lah dia mendapat 27 kali ganda. Dengan sebab orang lain. Kalau tak ada dia, tak ada pahala jemaah. Ada beberapa perkara yang lain Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu mengenai hamalatul arsh, pembawa arsh, malaikat membawa arsh. Annahum, mereka ni, malaikat ni, wa yastaghfiruna lilladina amanu, mereka doa untuk orang yang beriman. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu mengenai dengan doa rasul-rasul, istighfar rasul-rasul kepada orang beriman. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pernah berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa kedua ampunlah dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku, dan juga dosa orang yang masuk ke rumah aku dalam keadaan dia beriman, dan juga dosa orang-orang beriman, dan juga orang-orang beriman lelaki dan juga perempuan. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa aku, dan juga dosa kedua bapa aku, dan juga dosa orang-orang beriman pada hari dia dibangkitkan hisab, pada hari berlakunya hari hisab. Fal abdu bi imanihi, hamba ini, manusia ini, dengan sebab iman dia menjadi sebab untuk sampainya doa ini kepadanya. Jadi maksudnya kita akan diampunkan dosa dengan sebab adanya iman. Kalau tak ada iman, kita tak dapat doa daripada nabi-nabi ini. Faka'annahu min sa'yih, seolah-olah ia daripada usaha dia iman. Fa idza ata bihi faqad sa'a fi sabab alladhi yusilu ilaihi dhalik. Bila kita ada iman, maka kita menjadi sebab untuk mendapat keampunan yang didoakan oleh Nabi. Dan disokong dengan satu kisah yang lain, Nabi SAW pernah berkata kepada Amr bin As, indama arada an yu'tiqa an abihi alladhi mata kafiran, ketika mana Amr bin As dia hendak memerdekakan untuk ayah dia. Ayah dia dah mati, tapi ayah dia mati dalam keadaan kafir, bukan Islam. Dia nak merdekakan hamba, nak sampaikan pahala untuk ayah dia. Nabi SAW berkata kepada Amr bin As, Nabi kata apa? Innahu law kana musliman, kalaulah dia orang Islam, ayah kamu ni orang Islam, fa'ataqtum anhu, kamu bolehlah merdekakan hamba untuknya. Au tasaddaqtum anhu, ataupun kamu boleh sedekah untuknya, niat pahala untuk dia. Au hajjajatum anhu balaghahu zalik, ataupun kamu, kalau dia Islam juga, kamu boleh tunaikan haji untuknya. Telah sampai perkara tersebut kepadanya. Wa inda Ahmad, di sisi Imam Ahmad, dengan satu lafaz yang lain, amma abuk, adapun ayah kamu, falau kana aqarra bit tauhid, kalau dia mengaku dengan tauhid, mana dia masuk Islam, fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu zalik, iaitu kalau dia puasa, dia sedekah, kalau kamu berpuasa untuknya, sedekah untuknya, akan perkara tersebut memberi manfaat kepadanya kalau dia Islam. Begitu juga tadi Nabi bagi tahu kepada Amr bin As, law kana musliman fa'ataqtum anhu aw tasaddaqtum anhu aw hajjajtum anhu balaghahu dhalik,
Kalaulah dia Islam, kamu merdekakan hamba untuknya, kamu sedekah untuknya, kamu tunaikan haji untuknya, akan sampai semua pahala tadi kepadanya. Fa inna hadzal ladzi mata 'alal kufr, sesungguhnya orang yang mati di atas kekufuran, lau ata bisabab, kalau dia datangkan dengan sebab keimanan, datangkan iman, makna dia usaha di atas iman, lakana qad sa'a fi 'amalin yusilu ilaihi zawabi ta'at. Kalaulah dia ada iman, maka semua pahala ketaatan akan sampai kepadanya. Itu yang pertama, maknanya menjadi sebab, menjadi sebab dia mendapat pahala sebab adanya iman. Perkara yang kedua, ikhtaraha Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah telah memilih jawapan yang kedua ini. Apa dia? Annal ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a, iaitu manusia tak akan dapat di akhirat nanti melainkan apa yang diusaha di kehidupan dunia. Ayat ini tidak menafikan mengambil manfaat seseorang mengambil manfaat dengan usaha orang lain. Ayat ini menyatakan dia tak dapat melainkan apa yang dia usaha. Dia usaha, dia dapat. Tapi ayat ini tidak menafikan seseorang itu mendapat manfaat dengan sebab usaha orang lain. Ayat ini memberitahu apa yang kamu usaha itu kamu dapat. Tapi ayat ini sama sekali tidak menafikan usaha orang lain kamu akan dapat. Tidak menafikan, iaitu kamu boleh mengambil manfaat dengan sebab orang lain punya usaha. Wa innama nafat, hanya ayat ini menafikan seseorang itu memiliki li ghairi sa'i, menafikan pemilikannya bagi apa yang dia tak usaha. Dia tak buat, tiba-tiba dia dapat. Ayat ini menafikan perkara tersebut, memiliki satu perkara yang dia tak usaha. Li ghairi sa'i, bukan usaha dia, usaha orang lain. Fal abdu la yamliku illa sa'yuh, seorang hamba tidak akan memiliki melainkan usaha dia saja. Apa yang dia usaha dia akan dapat. Adapun usaha orang lain, maka fahuwa milkul lisa'ihi, maka itu milik orang lain. Kalau dia nak bagi kepada kita, maka akan dapat. Kalau dia tak nak bagi, maka kita tak dapat. Itu saja. Ayat ini lam tanas, tidaklah menaskan, tidaklah menyatakan manusia tak boleh ambil manfaat melainkan dengan apa dia usahakan. Bahkan manusia itu tidak memiliki melainkan apa yang dia usahakan. Tuan-tuan boleh faham? Jadi ayat ini dia bukan nak bagi tahu wa allaysa lil insani illa ma sa'a dalam surah An-Najm ayat ke-39. Bukan dia nak bagi tahu dalam ayat ini manusia tak dapat manfaat melainkan apa yang diusaha itu dapat manfaat. Bukan. Bahkan ayat ini nak bagi tahu manusia tak memiliki apa-apa melainkan dia akan memiliki pahala apa yang diusahakan. Bukan dia tak memiliki pahala, bukan bermaksud dia tidak dapat mengambil manfaat, dan bukan bermaksud dia tidak dapat mengambil manfaat. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia berkata, wa kana syekhuna yakhtar hadhihi at-tariqah wa yurajjihuha. Syekh kita, guru kita memilih pendapat jalan ini dan dia mentarjihkan, melebihkan pendapat ini. Siapa dia guru dia? Iaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ada 4 orang anak murid yang hebat, iaitu salah seorangnya Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan tafsir Ibnu Katsir itu, Ibnu Katsir itu anak murid dia, dan juga Imam Az-Zahabi anak murid dia juga, Ibnu Qayyim pun anak murid dia juga, dan yang keempatnya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali, itu juga anak murid dia yang hebat. Rajih pada masalah ini melihat kepada kurniaan, kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sampai pahala solat, puasa ini kepada orang yang kita nak berikan kepada dia. Kerana pemberian pahala ini seperti yang mana Imam Al-Kasani nyatakan, dia adalah kurniaan, kelebihan yang ada pada Allah. Sekiranya Allah Ta'ala nak beri, dia boleh bagi kepada orang yang beramal ataupun orang yang tak beramal. Cuma orang tadi hadiahkan kepada si mati, orang yang tak boleh beramal tadi. Allah Ta'ala boleh bagi. Ini semua kerja Allah.
Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia nak memberitahu kepada kita, ayat tadi terlampau umum, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia dia akan dapat di akhirat, dia memiliki pahala yang dia usahakan di dunia. Tapi ayat tersebut tidak menafikan manfaat si mati dia akan dapat dengan sebab usaha orang lain. Itu dia tak nafikan. Dia hanya bagi tahu manusia apa yang dia usaha dia akan dapat, tapi tak menafikan pahala yang si mayat tadi akan perolehi dengan sebab orang lain. Orang lain buat untuk dia. Dan sebenarnya isu pahala ini adalah kembali kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala boleh bagi kepada orang yang beramal, Allah Ta'ala juga boleh bagi kepada orang yang tak beramal, yang dihadiahkan pahala untuknya. Okey, sekarang kita lihat sikit mengenai dengan pembacaan Quran mewakilkan. Perbahasannya panjang, cuma kita masuk mengenai perkara yang tak jadi isu, yang tidak menjadi perselisihan di kalangan ulama mengenai pembacaan Quran. Manfaat Al-Quranul Karim tidak terbatas kepada pembaca, bahkan dia umum. Bal ya'ummul makan alladhi hasalat fihi tilawah, bahkan tempat, tempat yang mana dia baca tadi. Contohnya saya baca Quran di masjid, jadi bukan terbatas kepada saya saja, kepada orang yang berada di masjid sekali. Wa yu'athiru biman fihi, termasuklah orang berada pada tempat masjid ini, sama ada manusia, jin dan juga malaikat, binatang-binatang, mereka juga akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang Islam yang mendengar bacaan tilawah, fa innahu fadlan an intifa'ihi bi thawabil istima'. Jadi terutama fadlan an intifa'ihi, terutamanya mengambil manfaat bacaan tadi dengan pahala mendengar. Tuan-tuan duduk di sini, saya baca Quran, tuan-tuan akan dapat pahala lah, pahala mendengar. Yantafi'u birrahmah, mendapat manfaat dengan turunnya rahmat. Allati tatanazzal inda tilawatil ghair, yang mana turunnya rahmat ketika mana orang lain baca. Tuan-tuan tak baca Quran pun dengar je, jemput qari seorang baca, dia baca punya sedap, tuan-tuan tak faham apa pun, tapi dapat pahala dengar je. Itu pun bukan dengar sepenuh, dengar sambil main handset, main WhatsApp, dapat pahala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, dalam suratul A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka kamu dengarlah bacaan Quran dan kamu diam, mudah-mudahan kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bacaan Quran, bila mendengar bacaan Quran, hati menjadi khusyuk, anggota-anggota menjadi tenang, dan juga jiwa akan menjadi bersih. Dan tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan di kalangan ulama, iaitu harus pembacaan Quran untuk orang yang hidup dengan niat dengan niat istima'ihim, dengan niat mendengar, dengan niat tadabbur Al-Quranul Karim. Tak ada khilaf. Jadi saya baca Quran, tuan-tuan dengar, niat dengar je, niat nak tadabbur apa yang dibaca tadi. Tuan-tuan buka terjemahan Quran, apa ayat yang saya baca, nombor berapa. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Hukumnya harus membaca untuk orang hidup. Saya baca bukan untuk mayat dalam kubur, untuk tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan dapat pahala. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Bahkan dia satu perkara yang dituntut amrun mustahab, sebab dia benda baik, baca Quran. Faqad kana salaf as-salih, ulama-ulama salaf, mereka minta Quran ini daripada minta dibaca Quran ni, mereka minta kepada siapa? Orang-orang yang ashabul aswat al-hasanah, yang mempunyai suara yang baik, suara yang merdu, qari-qari ni. Fayantanfi'una biqiraati ghairihim, mereka mendapat manfaat dengan bacaan orang lain. Turunnya rahmat bukan kepada si pembaca, si pendengar sekali.
dan juga telah cairlah lembut hati mereka, telah berlinanganlah air mata mereka. Jadi orang lain yang baca Quran, kita yang dengar ni berlinangan air mata, sedap sungguh dia baca, tapi tak faham pun, lembut hati. Jadi maknanya manfaat tersebut bukan dapat, rahmat tersebut bukan dapat kepada orang yang membaca sahaja, tetapi orang yang mendengar pendapat rahmat tersebut. Ini tak ada khilaf, tak ada perbezaan di kalangan ulama. Riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, Sahih Bukhari, daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, Nabi demand satu perkara. Apa dia? Iqra alayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, baca kepada aku Quran. Qultu ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud kata, wahai Rasulullah, iqra alayka aqra'u alayka wa alayka unzila. Adakah aku patut nak baca Quran kepada kamu sedangkan Quran ini diturunkan kepada kamu? Quran turun kepada kamu, aku nak baca untuk kamu. Patut ke begitu? Nabi kata, na'am, ya boleh. Fa qara'tu suratan nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, aku pun baca suratun nisa, sehinggalah aku sampai kepada ayat ini. Ayat apa? Dalam suratun nisa ni, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai saja ayat ini, Nabi kata hasbukal an, cukup sekarang ni, cukup. Faltafattu ilaihi, Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok muka Nabi, fa idza ainahu tadrifan, dua mata Nabi berlinangan dengan air mata. Sebab ayat ni nak bagi tahu, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, bagaimana apabila kami bawa datang seorang saksi daripada setiap umat. Mana setiap umat ada Nabi dia menjadi saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida, kami juga, Allah Ta'ala juga akan bawa datang kepada mereka ini seorang saksi, iaitu Nabi SAW jadi saksi. Wajibna bika, kami bawa datang kepada kamu, ke atas mereka ini seorang saksi. Maknanya Nabi akan menjadi saksi kepada umat. Tidak ada khilaf di kalangan ulama', iaitu harus membaca Al-Quran untuk orang yang hidup, yang sakit. Tuan-tuan nampak orang yang sakit, baca Quran untuk dia dengan niat penyembuh. Contohnya, seseorang datang kepada saya, sakit kepala ni, boleh baca Quran sikit? Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi. Harus. Tak ada ulama kata tak boleh baca ayat kursi, tak boleh baca Fatihah, tak ada. Kita niat juga tu baca untuk orang lain, untuk Allah Ta'ala sembuhkan dia, untuk orang lain juga boleh. Itu tak ada ulama, tak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sebab untuk rawatan sihir dan sebagainya, bahkan orang yang sakit tadi boleh mengambil manfaat dengan bacaan Quran tadi. Saka ke apa ke, maka boleh. Orang nak mati, boleh baca Quran untuk dia. Kalau begitu, maka pembacaan Quran memberi manfaat, bukan sekadar qari si pembaca, bahkan orang yang mendengar. Fama huwa mada intifa'il hayy awil mayt bi qira'atil Quran anhuma. Maka sejauh mana mengambil manfaat orang hidup ataupun orang mati dengan pembacaan Quran, dengan pembacaan Quran untuk mereka berdua, sejauh mana mereka mengambil manfaat. Jadi kita lihat apa yang kita sebutkan tadi, laisal maqsud fi hadzal matlab. Itu bukan perbahasan utama. Itu semua ulama kata boleh, tak jadi masalah. Intifa'ul ghairi minar rahmah was sakinah al-munazzalah 'inda qira'atil Quran. Orang lain mengambil manfaat rahmat, sakinah, ketenangan yang diturunkan ketika mana dibacakan Quran. Hati orang yang hidup menjadi khusyuk dan lembut, dan diringankan azab untuk si mati, ataupun diselamatkan daripada kesengsaraan kubur si mayat tadi. Ini bukan perkara yang perbahasan kita. Okey, itu semua ulama kata boleh.
au al-intifa' min al-qira'ah, ataupun mengambil manfaat bacaan tadi dengan sebab memberi syifa, ruqyah, menyembuhkan, jampilah, menyembuhkan orang sakit. Itu al-intifa' min sawabit tilawah, mengambil manfaat ataupun mendapat pahala pembacaan. Itu semua ulama kata boleh. Intifa'il muhtadar, orang yang nak sakaratul maut, nak mati dah ni, nak mudahkan dia dikeluarkan roh, kita baca Yasin untuk dia bersangkaan baik supaya dipermudahkan dia. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Hanya saja khilaf ini hanya berlaku bila mana orang lain, iaitu orang hidup ataupun orang mati, mengambil manfaat. Mengambil manfaat ni maksud apa? Iaitu sampai pahala kepadanya. Adakah sampai pahala tilawah Al-Quran, pembacaan Quran untuk orang lain yang hidup ataupun mati apabila dihadiahkan kepadanya? Ini maksud perbincangan kita. Dun ta'arud lil hukm at-taklifi li qira'atil Quran. Bukan kita nak bincang tentang hukum taklif pembacaan Quran, hukum memberi hadiah pahala kepada orang lain. Dun ta'arud lil hukm at-taklif li qira'atil Quran wa ihda'u thawab lil ghairi, hal huwa mustahab aw haram aw ghairi dhalik. Dan juga memberi pahala kepada orang lain, boleh ke tak boleh, sunat ke apa ke, itu semua boleh ke tak boleh. Itu semua ada perbahasan yang panjang di kalangan ulama. Pembacaan Quran untuk orang yang hidup, boleh ke tidak? Ada perbezaan pendapat. Membaca Quran untuk mayat, itu juga perbezaan pendapat di kalangan ulama. Yang tak ada perbezaan yang kita sebut awal-awal tadi. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu-minggu yang mendatang. Ada apa-apa soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat Quran yang bubuh dalam frame ke apa, kita gantung kat dinding tu, boleh ke tak boleh? Ini rumah ke? Ayat Quran yang digantung di dinding boleh je. Boleh. Kita gantung kat rumah, ayat kursi, ayat Al-Fatihah boleh. Cuma jangan letak kat bawah lah sebab dia ayat Quran. Kita menghormati dia, gantung di dinding. Tapi yang terbaik yang kita baca, jangan gantung saja. Kedai-kedai banyak gantung, kedai runcit, kedai makan semua gantung ayat 1000 dinar. Bacanya tak, gantung saja. Yang terbaik kita bacalah. Kalau boleh, kalau Al-Fatihah letak kat depan, ayat kursi letak kat depan, 3 qul letak kat depan pintu, maka setiap kali masuk tengok, baca. Tengok pun dapat pahala dah sebenarnya. Tengok pun dapat pahala dah. Tapi kalau baca lebih lagi lah. Okey. Ada apa lagi? Ya. Kita dalam ajar kecil dan sam tak boleh angkat Quran, tutup Quran, bawa Quran. Kalau kita baca boleh tak? Kalau berhadas kecil boleh ke tidak untuk kita baca Quran lah. Jadi hadas kecil ni sunat untuk kita baca Quran. Bukan hadas kecil, disunatkan untuk kita mengangkat hadas kecil. Mana kita ambil wuduk untuk baca Quran, sunat hukum dia. Mana kalau tak ambil wuduk dalam keadaan berhadas, kita tak ambil wuduk pun kita baca Quran, boleh, tapi tak disunatkan lah. Hukumnya boleh, tak disunatkan. Yang disunatkan kita ambil wuduk. Tapi kalau angkat, peregang, sentuh Quran tu memang tak dibenarkan lah. Okey, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.